Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Buang masa, jadi kita akan teruskan kelas kita pada hari ini. Hari ini saya akan sambung topik 6. Minggu lepas saya tak habis lagi belajar kan? Saya tak habis lagi ajar you all. Jadi sebelum kita memulakan kelas, saya akan menjelaskan demi sedikit hasil pelajaran yang sepatutnya kamu semua dapat selepas mempelajari topik ini. Yang pertama, kamu semua sepatutnya mampu menyatakan sekurangnya 4 faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Dan yang kedua, kamu dapat menerangkan kepentingan penjelasan tanah. Dan yang ketiga, kamu mampu membuat penghubung kait antara keupayaan galas tanah dengan kandungan lempapan tanah. Apa itu galas tanah, apa itu penyiasan tanah, apa itu keupayaan galas tanah dan apa itu lembapan tanah. Tak apa, lepas ni kita akan go through by one, seterusnya saya mahu kamu semua untuk menilai dua gambar yang saya paparkan di sini. Saya bagi masa untuk kamu teliti dan menilai apakah yang terjadi di dalam gambar ini dan apakah penyebab terjadinya peristiwa ini, kejadian ini. Seterusnya kita akan ke subtopik seterusnya, iaitu mengenai kekuatan tanah. Dalam topik ni kita akan menerangkan sedikit apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah. Yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan kekuatan tanah? Secara zahirnya, kekuatan tanah ni dia dapat diiktirafkan sebagai keupayaan tanah menanggung beban yang dikenakan ke atasnya. Kan ini tanah, kita letak bangunan ke atas dia. Tanah ni dia menjadi kuat apabila dia mampu menanggung beban yang di atasnya. Itu dia punya takrifan dia je lah. Kita perlu mengkaji kekuatan tanah ni sebab sebelum kita membina struktur, tembok penahan dan sebagainya, kita perlu kaji dulu kekuatan tanah tu sebelum kita membina sesuatu struktur atasnya. Apa yang terjadi kalau kekuatan tanah tu dia tak kuat, dia lemah? Kita pun bina struktur atas dia dan kemudian sebenarnya kekuatan tanah tu dia tak berapa nak kuat. Jadi bila benda tu terjadi, kemungkinan binaan struktur kita tu akan retak, condong, mendak dan runtuh. Dan apabila berlakunya kejadian ini, sekaligus akan mengancam nyawa, mengancam keselamatan dan berlaku kerugian lah. Kita perlu bina balik bangunan tu, kan dah rugi kan? Dan yang seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan tanah? Secara zahirnya, kekuatan tanah ni dia mempunyai 5 faktor. Yang pertama, kandungan udara. Yang kedua, kandungan lembapan. Yang ketiga, tekanan air liang. Dan yang keempat, kandungan bahan organik serta tekanan sel. Kandungan udara ni sebenarnya bila kandungan udara ni dia terlampau banyak, dia akan melemahkan zarah-zarah tanah ni. Udara dalam lompang tidak sekata antara dan tanah. Udara-udara dia ada dalam zarah-zarah tanah ni. Dan bila adanya udara, air ni dia boleh mengelilingi zarah-zarah tanah ni dan memenuhi ruang lompang. Jadi bila hal ini berlaku, keupayaan galas tanah tu akan menjadi rendah dan sekaligus akan menyebabkan tanah runtuh atau tanah mendap. Seterusnya kandungan lembapan. Air yang terkandung dalam tanah meningkatkan kandungan lembapan tanah tersebut. Tanah yang mempunyai kandungan air yang tinggi bersifat lembut serta mempunyai keupayaan galas dan kekuatan yang rendah. Jadi kandungan lembapan dalam tanah ni seharusnya tidak terlalu banyak lah. Dia ada dalam adalah taraf-taraf dia. Nanti kita akan belajar benda tu. Yang ketiga adalah tekanan air liang. Air yang memenuhi di dalam lompang atau ruang udara akan mewujudkan tekanan hidrostatik pada dinding zarah tanah. Jika tekanan air liang ni meningkat, dia akan melemahkan saiz zarah tanah dan sekaligus akan mengurangkan keupayaan galas tanah. Dan yang keempat adalah kandungan bahan organik.
Okey, seharusnya dalam tanah sepatutnya kandungan bahan organik dia tak terlalu tinggi. Dia kena rendah sebab bila dia tinggi, kandungan dalam tanah ni akan menyebabkan berbentukan lompang. Jadi jika ada lompang, udara dan air tu dia boleh memenuhi ruang-ruang tersebut dan sekaligus akan menyebabkan keupayaan galas tanah rendah. Jadi berlakulah tanah runtuh, bangunan retak. Jadi yang kelima adalah mengenai tekanan sel. Tekanan sel ni ia merupakan tekanan sisi semula jadi dalam tanah yang bertindak secara mengufuk. Okey, dia bertindak secara mengufuk. Tegasan ricih berlaku apabila tekanan paksi melebihi tekanan sekeliling. Tekanan ricih ni dia dimaksudkannya adalah pergerakan tanah lah, pergerakan tanah macam ni mesti dia gerak dan runtuh. Okey. Itu yang dimaksudkan tekanan ricih. Dan tekanan ricih ni dia akan berlaku apabila tanah tu dikenakan beban yang melebihinya. Jadi disebabkan itu ia akan menyebabkan kekuatan tanah tu lemah. Sebelum kita masuk ke topik kedua ni, saya nak tanya kamu semua sedikit mengenai apa yang kita belajar tadi. Saya nak tanya, apakah faktor yang mempengaruhi tanah? Apa yang akan menyebabkan kalau kekuatan tanah tu dia lemah? Okay, saya nak volunteer. Betul semuanya. Bagus. Okay, kita akan continue dengan subtopik yang kedua, iaitu tentang penyiasatan tanah. Okay. So, ini adalah mesin yang akan digunakan dalam kegiatan penyiasan tanah ni. Dan mesin ni dia akan korek tanah dan dia akan keluarkan tanah dalam bentuk silinder macam ni. Jadi tanah inilah yang kita akan gunakan untuk kita lakukan ujian makmal seperti plasticity index, ultimate limit and so on. Okay, tak apa, benda tu nanti you all akan belajar. Dan kita lakukan penyiasan tanah ni adalah waktu sebelum kita bina sebarang struktur di atas tanah tersebut. Dan kita lakukan penyiasan tanah ni adalah untuk kita mengenal pasti jenis-jenis tanah serta untuk kita mengelak sebarang kesulitan yang berlaku sewaktu proses pembinaan. Jadi, lepas kita tahu kekuatan tanah tu dia rendah atau tinggi, jadi kita boleh decide kita nak guna asas macam mana. Dan benda tu sebarang permasalahan kita boleh elak. Ya, permasalahan seperti tanah runtuh. Okey, slide yang seterusnya adalah tentang ujian. Ini saya akan terangkan beberapa ujian yang kita akan lakukan minggu depan dan beberapa ujian yang melibatkan ujian kekuatan tanah lah. Okey, ujian kekuatan tanah dia ada dua, yang dia ada hubung kaitnya. Ujian keupayaan galas tanah dan ujian kandungan lempapan tanah. Okey, ujian keupayaan galas tanah ni dia merujuk kepada keupayaan galas tanah untuk kita melihat kemampuan tanah untuk menanggung beban. Okey. Ujian ini adalah melibatkan ujian Probah-McIntosh. Okey, ujian Probah-McIntosh ni kita akan buat minggu depan. Jadi saya harap sangat kamu semua boleh fokus tentang pelajaran pada hari ini sebab saya tak nak kamu semua keliru atau tak faham. Okey. Okey, ujian kandungan lembapan tanah ni pula adalah untuk menentukan jumlah dan peratusan kelembapan dalam tanah. Okey, untuk ujian kandungan lembapan tanah ni kita ada dua ujian, iaitu ujian speedy dan ujian kutuha. Ujian speedy ni dia boleh dilakukan secara terus atau boleh dilakukan di dalam site terus sebab kita akan dapat jawapannya on the spot. Manakala ujian kutuha ni adalah ujian di makmal. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian Probah-McIntosh ni. Ini adalah peralatan-peralatan dia. You all boleh baca.
Ni penukul, penyambun, kon keluli, penarik kon, pembaris, rod besi. Okey. Tujuan kita lakukan ujian proba Macintosh ni adalah untuk menganggarkan nilai keupayaan galas tanah. Okey. Tadi kan saya ada menunjuk mesin borehole ni kan, mesin untuk SI kerja soil investigation ni. Kita akan guna mesin kita akan guna mesin ni untuk kerja-kerja yang sederhana atau sederhana berat. Kita akan gali dia dalam 30 meter contohnya untuk dapatkan sampel tanah ni lah. Manakala untuk ujian proba Macintosh ni, kita untuk kerja-kerja kecil sahaja, untuk pembinaan jalan, untuk kerja-kerja yang tak melibatkan kedalaman yang dalam lah. Okey. Okey, ini adalah prosedur ujian proba Macintosh. Dia ada 11. Sambungkan koin keluli. Kita sambungkan koin keluli mula-mula. Lepas tu kita tegakkan rod. Kita ukur jarak sela 0.3 m dan tandakan dengan menggunakan kapur. Okey, yang keempat kita akan angkat penukul. Penukul tadi yang saya tunjuk tu ada had maksimum. Ni tukul dia kita angkat tinggi macam ni, kita hentak. Kita tak boleh macam ni. Kita tinggi dan lepaskan, dia akan hentak. Okey. Dan sewaktu kita hentakkan tu, kita akan kira jumlah dia, jumlah bilangan hentaman dalam penusukan 0.3 meter. Okey. Dan kemudian kita akan rekodkan hentaman ni dalam jadual. Nanti you all akan faham semua ni. Dan pada sela 0.3 m yang terakhir, setiap rod tanggalkan set penukul. Okey, bila dah dia penusukan dia tu dah berlaku, kita akan tambah rod yang baru kan. Jadi kita akan ulangi proses-proses ke atas ni. Okey, kerja-kerja ni akan berhenti apabila hentaman mencapai 400 kali atau penusukan mencapai 15 meter. Okey, kita akan berhenti membuat ujian ini bila hentaman bagi 0.3 meter tu dia mencapai 400 hentaman. Faham? Ataupun kita punya penusukan tu dia dah melebihi 15 meter. Okey? Dan lepas tu kita akan keluarkan rod, bersihkan. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh pengiraan untuk keupayaan galas tanah. Yang pertama kita akan hitung bilangan hentaman. Okey, ini yang jadual ni adalah bilangan hentaman yang kita dapat, yang kita catat dalam jadual. Dan bilangan hentaman bertokok ni dia adalah kumulatif 133 133 tambah 97 sama dengan 230 dan seterusnya. Okey, kemudian langkah kedua adalah kita kena plot graf kedalaman. Nilai hentaman bertokok ni nanti kita akan masukkan bilangan hentaman bertokok versus dengan kedalaman. Okey, faham? Okey, yang ketiga kita akan menentukan lapisan tanah. Bila dah dapat plot-plot ni, kita akan garis straight, garis lurus. Garis lurus macam ni. Dan kita akan dapat decide dia punya lapisan tanah. Kalau macam ni lapisan AB sampai sini, lapisan BC sampai sini, dan lapisan CD sampai sini. Kemudian kita tarik, dapat dia punya bilangan hentaman bertokok berapa. Okey, boleh? Boleh semua? Okey, seterusnya adalah ini mengenai pengiraan nilai keupayaan galas tanah. Kita akan kira jumlah hentaman dari A ke B. A ke B, lapisan A ke B. A ke B dapat 990. Okey, 990 tolak kosong untuk kita dapatkan dia punya jumlah hentaman. Jumlah sela pula ini 0.0, 3.0. Dan bahagi dengan 0.3 dapat 10. Bilangan hentaman per 0.3 meter. Ini jumlah hentaman kita bahagi dengan jumlah sela. Dapat 99. Okey, 99. Sabar, 99 ni. Kemudian kita akan refer kepada kita punya jadual keupayaan galas. Ini memang tetap dah ya. Okey, kita akan dapat 99 tadi. Nampak kita akan dapat 99 tadi. 99 ni kita akan tengok bilangan hentaman. 99. Okey, 99 kat sini kita tarik naik ke atas. Kena dekat graf ni dan tarik, dapat keupayaan galas. Kita dapat berapa? 400. Kemudian lapisan AB, nilai keupayaan galasnya adalah 400. Okey, faham ya semua? Okey, ini seterusnya kita akan masuk kepada ujian kandungan lembapan tanah.
Ujian kandungan lempapan tanah ada dua, iaitu ujian ketuhar dan ujian speedy. Ujian ketuhar kita buat di makmal, ujian speedy kita buat di site. Okey, ujian ketuhar ni okey, dia dah cakap kat sini. Ujian speedy, okey. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang ujian ketuhar. Ujian ketuhar ni simple saja, tapi dia mengambil masa yang lama. Kita memerlukan bekas ketuhar dan alat penimbang dan tanah tu je. Dan ialah ia untuk mendapatkan nilai kandungan lembapan tanah. Ujian ketuhar ni simple je dia punya step. Jadi kita tak buatlah dekat mamal sebab simple sangat. Okey, mula-mula kita kena tandakan bekas, kita timbang berat, kita ambil sampel tanah, masukkan dalam bekas, kita timbang, catat. Sebagai W2, kita buka penutup, okey, letakkan di bawah bekas aluminium, masukkan setiap bekas. Okey, dia masukkan dalam ketuhar dengan suhu 105 Celsius ke 110 darjah Celsius selama 24 jam. Atau cakap dah ambil masa yang lama kan. Okey, kemudian dia lepas 24 jam ambil sampel tanah tu, kita timbang dan jadikan dia berat W3. Okey, catat semua bacaan, hitung lembapan. Okey dah. Kemudian, ini adalah contoh kiraan dia. Ini bekas berat W1, W2, W3. Nanti kita main tolak-tolak sahaja. Senang je yang ni. Senang sebab tu kita tak buat. Sebab senang sangat. Okey. Kemudian kita akan dapatkan dia punya purata kandungan lembapan tanah. Ini adalah formulanya. Formula dia pun simple je. Kita ambil W2 tolak W3, bahagi dengan W3 tolak W1 tolak dengan 100. Dapat nilainya. Kemudian kita cari purata kandungan lembapan tanah. Dan dapat. Simple sahaja. Okey, seterusnya adalah ujian speedy. Ujian speedy ni kita buat site. Nak buat. Yang ni pun simple je. Kita cuma masukkan tanah dan goncang-goncang saja. Ini adalah alatannya. Tujuannya adalah sama untuk kita dapatkan nilai kandungan lembapan tanah. Okey, boleh baca semua ni. Okey, ini adalah prosedur dia. Kita bersihkan bekas speedy, kita ambil sampel tanah, masukkan sampel tanah, masukkan 2 biji bola keluli, masukkan kalsium karbonat di dalam bekas speedy, pegang bekas pisau dan mendatar dan tutupkannya, tegakkan bekas speedy dan goncangkan selama 5 saat. Pastikan diameter. Lakukan proses ni, ulangkan proses lagi. Kita akan catatkan bacaan dan kemudian buang sisa, bersihkan, ulang proses semua ni lagi untuk dapatkan nilai X2 dan X3. Kiranya kita akan buat 3 percubaan ya, 3 percubaan dan kemudian macam biasa hitung purata nilai kandungan lembapan. Okey, contoh pengiraan kandungan lembapan tanah ujian speedy. Tadi kita dah buat 3 sampel. Okey, ini adalah contoh bacaannya. Kita akan dapat macam ni. Kemudian kita akan kira purata kandungan lembapan tanahnya. Okey, ini adalah formulanya. X bahagi dengan 1 tolak X per 100. X tu dia merujuk kepada kita punya ni lah bacaan meter tadi. Okey, kita akan kira dan kemudian kena cari purata kandungan lembapan. Macam biasa, totalkan dan bahagi 3, dapatlah jumlahnya. Okey. Okey. Kat sini saya ada sertakan link video untuk kamu semua lihat dan faham lebih detail lah macam mana untuk kita melakukan 3 ujian tersebut. Ujian program Macintosh, ujian ketuhar, ujian speedy. Tak apa, you boleh tengok lepas ni. Saya akan masukkan slide ni dalam e-learning. Okey, yang ketiga adalah apakah hubungan antara kupaian galas tanah ni dengan kandungan lembapan tanah. Selepas kita buat ujian tu, dia ada perhubungannya, dia ada kaitannya. Dan kedua-dua benda ni akan mempengaruhi kekuatan tanah. Okey? Jadi, perhubungan antara keupayaan galas tanah dengan kandungan lembapan tanah ni, dia melibatkan macam ni. Kalau nilai kandungan lembapan ni, nilai kandungan lembapan tinggi menunjukkan banyak kandungan air. Jadi, dia menyebabkan ikatan antara zarah tanah longgar, seterusnya merendahkan nilai keupayaan galas tanah. Jadi, bila ini berlaku, terjadinya tanah runtuh, bangunan condong, mendap, itu semua kita tak nak terjadi ya. Dan kemudian
Nilai kandungan lembapan ni juga akan mewujudkan tekanan air diam serta dia akan mewujudkan lompang, dan kemudian sama dia akan menyebabkan ikatan antara zarah ni longgar dan menyebabkan nilai keupayaan kalah tahanan ni menjadi rendah. Dia saling berkait ya. Okey. Sebelum tu saya ada bagi saya ada bagi lembaran kerja dalam grup WhatsApp kita. Cuba lihat, saya ada bagi semalam kan. Okey, sekarang saya nak kamu semua menjawab soalan tersebut. Saya bagi dalam masa 10 minit cukup. Okey, 10 minit ya. Kamu semua jawab soalan tu, boleh bincang, tak ada masalah. Okey, kemudian jawab dulu soalan tu, nanti kita akan kembali semua dalam masa 10 minit. Okey? Okey, semua orang dah jawab soalan tu. Okey, sekarang ni cikgu nak volunteer untuk menjawab soalan tersebut. Soalan tu simple je kan? Simple je. Okey, bagus. Okey, jadi apakah hubung kaitnya keupayaan galas tanah ni dengan kandungan lembapan tanah? Ada siapa-siapa nak jawab? Okey, bagus. Okey, kalau macam tu latihan yang selebihnya nanti buat sebagai kerja rumah. Dan nanti jangan lupa buat nota. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas kita, saya nak dalam beberapa orang untuk buat rumusan apa yang kita belajar pada minggu ini, apa hasil dapatannya, apa yang kamu faham. Okey, ada volunteer ke? Kita habiskan kelas kita. Jangan lupa buat nota, dan latihan yang selebihnya tu kamu jadikan sebagai kerja rumah ya. Okey, terima kasih semua. Jaga diri.